Asal-usul beliau. Ki Sim Swee adalah seseorang yang mana digelar sebagai bapa yang memudinkan Tawau pada masa dahulu. Beliau lahir pada tahun 1863 di Kudat. Ayah Kim Swee adalah seseorang saudagar Cina dari Brunei yang bernama Ki Bun Sai. Beliau sebenarnya berasal daripada negeri Hainan Cina. Ki Bun Sai juga telah berkahwin dengan seorang dusun Tutung Brunei yang bernama Ki Pas. Lalu keluarga Ki Bun Sai berpindah dan juga menetap di Sabah dengan berniaga pada beliau berusia 31 tahun. Pada tahun 1885, beliau juga berdagang dan juga terlibat dalam sebuah tragedi di mana sebuah kapalnya karam di laut perairan daerah Kudat. Pendidikan formal dan tidak formal Ki Abdullah menjadikan beliau sentiasa responsif, proaktif, tabah, komunikasi kiki, positif, fokus dan mempunyai kemahiran kerja yang tinggi dalam kehidupannya. Urusan jual beli menjadikan beliau mahir berbahasa tempatan seperti Suluk, Tidung, sedikit Iban, Cina Hainan dan juga Inggris. Kegiatan agama maupun dakwah yang kuat pada dirinya pula disebabkan beliau sentiasa berkawan dengan agamawan, sering menderma, fokus masjid, rajin berdakwah merata Tawau, menjadikan beliau bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab dan juga bahasa Jawi. Kerjaya memiliki sifat-sifat yang pribadi yang positif seperti itu. Ki Abdullah diberikan kepercayaan oleh pegawai daerah Inggris di Lahadatu, Alexander Rekin Dunlop, untuk ditugaskan sebagai penyelia kastam di Tawau pada 16 Oktober 1894. Sebagai wakil pegawai daerah Lahadatu sebagai pemeriksaan kastam dan juga pemungut kasil. Antara tugas utama beliau sebagai wakil kerajaan Inggris ialah membuat pungutan cukai diri, iaitu poll tax, yang bernilai 1 untuk setiap penduduk yang menjadi rakyat di bawah naungan kerajaan British. Tidak lama seperti itu, Alexander Dunlop juga berpindah ke Tawau dan juga menjawab jawatan sebagai residen Tawau yang pertama dan juga bertugas bersama-sama Ki Abdullah di pejabat residen. Selama beliau bertugas di Tawau, beliau menjalankan tanggungjawab dengan mesra dan ini menjadikan hubungan beliau dengan masyarakat tempat, khususnya masyarakat Melayu, sangat erat. Akhirnya beliau mendirikan rumah tangga dengan gadis tempatan yang berketurunan Suluk bernama Jumaitia binti Ami Maidin dan juga dikurniakan beberapa orang yang antaranya merupakan pemimpin yang berjasa, tersohor dan juga disegani di Tawau seperti OKK Abu Bakar ataupun penghulu Ki Abu Bakar. Penghulu ataupun OKK ataupun Ketua Anak Negeri. Di Tawau ketika era pemerintahan British SBOB, jawatan OKK ataupun Ketua Anak Negeri atau dengan lebih mesra dengan panggilan penghulu ini telah disandang buat pertama kalinya oleh OKK Ki Abdullah pada akhir 1920-an. Beliau memegang jawatan penghulu ataupun Ketua Anak Negeri ini sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 1936. Kemudian anak beliau Abu Bakar bin Ki Abdullah dipilih menggantikan beliau dengan gelaran OKK Abu Bakar ataupun penghulu Abu Bakar. Penghulu Abu Bakar telah memegang jawatan penghulu ini selama 17 tahun sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 1953. Penghulu Abu Bakar adalah pemimpin Melayu yang berjasa ketika era pendudukan tentera Jepun dan juga era penyatuan bangsa Melayu selepas era perang melalui PKMT dan juga PIT. Anak-anak Ki Abdullah yang lain ialah Ki Sulaiman dan juga Ki Abdullah, bapa mertua kepada Datuk Abu Bakar Titingan. OK Abu Bakar ini juga adalah idola kepada
Abu Bakar Titingan, pengurusi USNO Tawau, yaitu pemimpin Melayu Tawau yang berjasa di dalam usaha mencapai kemerdekaan Tawau dan juga Sabah bersama Malaysia. Bapa Pemodenan Tawau ataupun Tawai. Ki Abdullah juga pernah terlibat dalam usaha mewujudkan sebuah pekan baru, yaitu Pekan Tawau, yang baru di sebuah tempat yang lebih strategik, yaitu di sebuah tempat yang dikenali sebagai Tanjung, untuk menggantikan pekan lama yaitu Tawau Lama yang tidak sesuai lagi untuk dijadikan sebagai pusat ekonomi bandar. Usaha ini sebagai langkah untuk menjadikan Tawau sebagai pekan yang lebih luas dan juga selesa, menjadikan pusat perdagangan dan juga peniaga. Memandangkan Tawau Lama ketika itu agak sempit dan dipenuhi dengan rumah-rumah kampung masyarakat tempatan. Kajian juga mendapati Ki Abdullah memiliki tanah sehingga di Sungai Sibuko, Tarakan, yang pada ketika itu dimiliki oleh Syarikat Borneo Utara British. Bukan sekadar Tanjung hingga ke Ranggu, malah merata Sungai Tawau hingga ke Kalapakan. Oleh kerana beliau sangat dihormati oleh masyarakat Melayu dan juga mendapat kepercayaan British, beliau telah dilantik menjadi ketua masyarakat menggantikan Imam Mustafa. Seterusnya, jawatan ketua masyarakat ini telah digantikan dengan jawatan baru yang dikenali sebagai Orang Kaya-Kaya ataupun OKK. Ki Abdullah telah diberi penghormatan untuk pertama kalinya memegang jawatan yang baru ini, dan selepas itu beliau dikenali sebagai OKK Ki Abdullah. Beliau terus memegang amanah untuk memikul tugas yang ditanggungjawabkan sebagai Ketua Anak Negeri, merangkap penghulu ataupun ketua masyarakat sehingga akhir hayat beliau. Dan jawatan ini diteruskan oleh anak beliau sendiri, yaitu OKK Abu Bakar, seorang pemimpin yang berwibawa, berjasa dan dihormati serta disayangi oleh masyarakat Melayu tempatan ketika hidupnya.